Nampak dah? Oh, kesian saya cakap tu. Nampak. Ni nota muka surat 12 ya anak-anak. Dah refer kepada nota muka surat 12. Dah. Yang atas tu yang mana? Expression ke equation yang atas? Expression. Atas expression, yang bawah adalah equation. Sebab yang bawah ada tanda sama dengan. Okey, ini adalah contoh cubic function graph. Dia berbentuk S. Okey, yang ni nanti saya akan ajar dalam topik sketching graph lah. Bila kita masuk tajuk function, kita akan buat sketching graph. Okey. So, yang ni kita belajar nanti. Sekarang saya nak awak tahu sahaja bentuk cubic function adalah berbentuk S. Okay, macam tu. Dia cross X axis. Okay, nampak tak? Function kita ataupun graph kita akan potong paksi X paling banyak pada 3 tempat. Kenapa saya kata paling banyak? Sebab dia berkemungkinan pada 1 tempat, 2 tempat ataupun 1 atau 2 ataupun 3. Okay, dia potong paksi X. Tak semestinya exactly kena 3. Okay, tapi paling banyak 3 real roots lah yang kita ada kalau melibatkan fungsi cubic. Okay. Saya go through je dahulu supaya dapat idea lah untuk cubic equation. Seterusnya, kita nak buat solving cubic equation. Mestilah bila kita dah tahu cubic equation tu macam mana, mesti kita nak selesaikan dia kan. Okay, recall dulu. Awak dah pernah belajar belum long division? Dah, madam. Dah belajar. Nah. Chapter 1 kan? Madam buat ajar itu. Baru belajar kan? Long division. Long division ni sebenarnya dia guna konsep bahagi menggunakan cara bentuk lazim. Pernah dengar kan bentuk lazim? Sekolah rendah. Sekolah rendah dah belajar kan? Anak saya darjah 2 belajar dah ni bentuk lazim ni. Okay. So yang ni awak tahu kat dalam dia adalah dividend bahagi dengan divisor. Hasil dia ke atas adalah quotient dan kalau kita ada baki itu dipanggil sebagai remainder. Okay, ini bentuk lazim lah. Awak tahu macam mana nak buat. Okay, dan ini adalah long division kita punya pattern kalau melibatkan function polinomial. Quadratic kita boleh guna long division, cubic pun kita boleh guna long division. Okay, so kalau yang ni, kegunaan long division dalam ni adalah untuk kita cari kita punya faktor ataupun dia punya roots ataupun solution kepada cubic function kita, cubic equation kita. Okay, ada masalah tak yang tak reti buat long division? Ada tak lagi antara korang yang tak reti buat long division? Kalau ada, saya explain sikit lagi. Tak ada, malu nak mengaku. PM ya? Explain, madam. Explain je, madam. Explain je lah, madam. Explain je. Alah korang ni. Kalau dah tahu buat apa saya nak explain? Tanya dulu. Okey lah. Kalau saya lah kan, saya tak tahu lah lecturer awak sebelum ni ajar macam mana long division. Kenapa ada tanda benda ni kacau ke? Okey, benda yang kita dapat ataupun equation yang cubic function kita nak bahagi dengan apa, kita letak kat dalam. Dan ini benda yang kita bahagi, divisor. Divisor ni sebenarnya atau kebiasaannya adalah one of the factor daripada kita punya cubic function. Okay, kita bahagikan dengan dia punya salah satu faktor. Okay, macam mana nak buat? Kita tengok kat depan. First kali kita tengok yang kat depan. Kat depan sekali ni. Bahagi dengan yang ni. X dekat hadapan. 3x kuasa 3 bahagi dengan x. So, kita akan dapat 3x kuasa 2. Step dia adalah divide. Macam pelik je ejaan saya. Pelik tak? Itu betul ejaan saya? Betul. Betul eh? Tak ada S. Macam pelik je divide saya ni.
Tanda. Okay, bahagi, divide. Mesti berkonfus dengan ejaan. Then lepas kita divide, kita akan multiply. Lepas kita multiply, step seterusnya adalah tolak, minus. Last kali kita copy. Ni step yang saya ajar student saya sebelum ni. 1, 2, 3, 4. Divide, multiply, minus, dan last kali copy. Then repeat. After kita dah buat copy, kita patah balik kepada step yang pertama. Okay, step pertama tadi kita bahagi. So 3x kuasa 3 bahagikan dengan x. Kita akan dapat apa? Kita dapat 3x kuasa 2. Betul tak? Itu step yang kedua, bahagi. Kalau darab, step kedua dia darab, kita akan darab balik lah. X darab dengan 3x kuasa 2, kita dapat 3x kuasa 3. 3 darab dengan 3x kuasa 2, kita dapat 9x kuasa 2. Step kedua tu. Seterusnya, step ketiga, kita akan tolak. 3x kuasa 3 tolak dengan 3x kuasa 3, kita habiskan, tak ada apa-apa. Dan kita ada 8x kuasa 2 tolak dengan 9x. Kita dapat negatif x kuasa 2. Boleh ke? Dan dah habis step tolak. Yang ketiga tu kita copy lah. Yang ni kita copy. Bawa turun. Negatif 5x. Dah habis step copy tadi. Okay. Kita pun repeat balik step yang pertama. Tengok nombor yang kat depan sekali daripada hasil selepas kita tolak dan copy tadi. Negatif x kuasa 2 bahagi balik dengan x. Bahagi dengan yang ni. Yang ni yang sentiasa kita akan kekalkan sebagai benda yang kita nak bahagi mula-mula tu. Negatif x kuasa 2 bahagi dengan x. Kita dapat. Okay. Kita akan dapat negatif x. Negatif x kuasa 2 bahagi dengan x. Pandaikan buat. So potong sebab tu kita dapat negatif x. Dan kita teruskan dengan step yang kedua iaitu multiply. So kita darab lah. X darab dengan negatif x dapat negatif x kuasa 2. Negatif x squared. Dan 3 times with negatif x, kita pun dapat negatif 3x. Boleh ke korang? Ke pening? Boleh. Boleh. Dan step dia seterusnya kita tolak lah. Tolak, copy until kita dah tak boleh nak bahagikan dia sampailah sama ada kita dapat remainder dia kosong ataupun nombor lain. Tapi, okay, bear in your mind, apabila kita nak factorizekan sesuatu equation ataupun function, nak factorize Z completely, kita wajib dapat remainder 0. Kalau awak dapat selain daripada 0, maksudnya awak punya long division dah salah di mana-mana. Okay, wajib dapat equal to 0. Baru kita boleh factorize completely and then kita boleh solvekan kita punya cubic function. Okay, so cubic equation kita, step dia, to solve cubic equation, step dia adalah yang pertama, we need to factorize completely. Macam mana nak factorize completely? Kita akan gunakan long division lah. LD, long division. Long division using one of the factor known. Apa maksud known kat sini? Known kat sini bermaksud awak dah tahu salah satu faktor yang ada dalam kita punya cubic function tu.
Macam mana awak nak tahu salah satu faktor dia? Boleh seorang bagi tahu saya, macam mana awak nak dapatkan faktor dia? Guna kalkulator. Pandai. Kita gunakan kalkulator sahaja. Direct guna kalkulator, dia dah bagi tahu kan? Dia dah sebenarnya kalkulator awak dah bagi tahu semua faktor yang ada dalam kita punya equation tu. Kita sekarang sebab kita dah tahu semua, tapi kita kena tunjukkan jalan kira untuk dapatkan markah dalam exam. Okay, ataupun korang objektif je kan? Tak ada jalan kira. Sebenarnya ada gosip tapi sebab record. Jadilah saya cerita gosip kat korang. Nanti tahu pula semua kalau semua saya record ni. Okay? Boleh. So, ingatkan saya balik nanti pasal gosip tu. Okay. Okay, so sebenarnya awak dah tahu salah satu faktor. Faktor yang lain, kita akan cari menggunakan long division. Once kita dah guna long division, kita akan dapat faktor-faktor yang lain lah. Ni kita dapat hasil kubik, kita guna long division, kita dapat apa hasil dekat atas ni? Ni apa? Ni sejenis expression apa? Quadratic. Quadratic, pandai. Kubik, kalau kita buat long division, kita dapat quadratic. So daripada quadratic tu, nak teruskan lagi, kita akan buat factorize menggunakan calculator sahaja. Okay, ni contoh dah ada kat bawah ni. Sebenarnya 3x kuasa 3 ya, bukan 3x kuasa 2. 3x kuasa 3 tambah 8x kuasa 2 tolak 5x tolak 6. Itu kuasa 3, kubik kita. Dan kita buat long division tadi kan. Kita bahagi dengan one of the factor which is x plus 3. So, kita dapat hasil dia 3x kuasa 2 tolak x tolak 2. Itu adalah quadratic. So, kita tulis dalam bentuk factor which is divisor darab dengan kita punya quotient. X tambah 3 darab dengan 3x kuasa 2 tolak x tolak 2. Okay, kenapa tambah kosong? Ini sebenarnya tambah remainder. Tak payah tulis pun tak apa sebenarnya sebab tambah kosong dah. Okay, so x tambah 3 settle. Ini one of the factor. Daripada quadratic, nak tahu lagi dua faktor, tekan je calculator. Dari 3x kuasa 2 tolak x tolak 2, dapatlah 3x tambah 2 darab dengan x tolak 1. Faham ke semua macam mana cara nak factorize completely for the cubic equation? Faham. Faham. Sampai sini, macam mana kita nak selesaikan dia? Samakanlah dia dengan kosong kan? Samakan dia dengan kosong, awak boleh terus dapat jawapan dia x equal to negative 3, x equal to negative 2 over 3, x equal to 1. Okay, itu solving for the cubic. Example. Okay, ini example yang diberi. Siapa yang dah dengar boleh dengar lagi sekali lah. Kod awak dah dengar settle dah dengan lecturer sebelum ni. Yang kelas Miss Farihin. Dia bincang tak yang ni? Siapa kelas dengan Miss Farihin? Belum lagi. Dia tak bincang ke? Dia bagi nak tengok nota ke? Baru belajar ni. Dah. Baru nak masuk Madam Nadia dah bincang. Oh, dengan Madam Nadia dah bincang. Bolehlah dengar lagi sekali lah ya dengan kelas Madam Nadia tu. Madam Aini? Siapa wakil kelas Madam Aini? Dia dah bincang Belum lagi. Belum sampai sini pun lagi. Satu lagi dengan kelas Miss Azahani. Dia dah bincang belum yang ni? Belum. Tak belajar lagi. Okey lah. Satu kelas je lah yang dah dengar. Bagus. Dengar lagi sekali. Yang lain dengar dengan saya ya. Okay, sekarang dia bagi tahu. Given that x minus 2 is a factor of the cubic equation given here. 2x cubed minus 3x squared minus 5x plus 6 equal to 0. Then, dia kata factorize and state all the roots of the equation. Roots. Ni kena bezakan juga ni. Apa yang dikatakan dengan factors, apa yang dikatakan dengan roots dan apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksudkan dengan zeros. Okay. Kalau factors, jawapan awak kena dalam bentuk bracket.
Jadilah kan yang kita dah buat. But if kalau soalan ask for the roots, awak wajib tulis dalam bentuk X sama dengan apa, X sama dengan apa. Cara tulis ya. Dan if soalan minta zeros, okay, so zeros are, jawapan kita nanti terus dalam bentuk ayat. Zeros are, okay, let's say lah, soal saya bagi contoh dalam ni. Yang ni x plus 1, x minus 2, x minus 3. Contoh jawapan faktor dia. So roots kita adalah x equal to negative 1, x equal to 2, another one is x equal to 3, kan? So the zeros are, kita hanya senaraikan jawapan dia sahaja. Negative 1, 2, 3. Okay, tolong bezakan apa yang dikatakan dengan factors, roots dan zeros. Okay, dan soalan dia sekarang minta all the roots. So jawapan kita must be in this form lah, form yang kedua. Okay, dan tadi macam tadi kita nak factorize, kita akan gunakan apa yang saya ajar tadi adalah long division. So long division kita akan jadi 2x cube minus 3x square minus 5x plus 6. Jangan ambil sama dengan kosong tau. Kita hanya ambil daripada cubic expression sahaja. Bahagikan dia dengan x minus 2. Apa step yang pertama saya ajar tadi? Bahagi. Darab. Tolak. Dan minus copy. Empat step tu. Awak jangan skip mana-mana step. Kalau awak skip, awak akan tinggal dan lost lah dalam membuat long division. Okay, bahagi. Yang mana bahagi yang mana? 2x cube divide by x. So 2x cube bahagi dengan x. Dapat apa? 2x square. 2x square. 2x square. 2x square, jawapan kita tu kita akan letak di atas 3x square. Okay, jangan salah letak. Susun dia macam tu. So hasil bahagi dia adalah 2x square. Next step adalah darab. So x yang saya highlight pink tu, darablah dengan 2x kuasa 2. Tolak dengan 2 darab dengan 2x kuasa 2. So jadi 2x cube minus 4x square. Step seterusnya adalah minus. So kita tolak lah. 2x kuasa 3 tolak 2x kuasa 3 habis. And then kita ada negative 3x square minus with minus 4x square. Berapa hasil dia kat bawah? Negative 3 tambah 4. 1. 1. Jangan tulis 1 pula Jadi x square sahaja kan. Step seterusnya copy. Copy yang mana? Copy yang ni lah bawa turun. So dia jadi minus 5x. Dah habis step copy, kita bahagi balik. Yang mana nak bahagi? Yang depan lah, sentiasa yang depan. X kuasa 2 bahagi dengan x. Dapat apa? Dapat apa kelas? X sahaja kan? Positif x. So letak atas situ. Darabkan dia jadi x square minus 2x. Dan step seterusnya adalah tolak. So kita tolakkan dia, ni habis. Negative 5 plus 2 dapat berapa? Dapat berapa ni kelas? Negative 3x. Negative 3x. Step seterusnya copy. Bawa turunkan. So copy plus 6. Okay, dah habis copy, patah balik. Selagi kita tak habis lagi kan ni. Ni boleh bahagi lagi. So kita bahagi lagi. Negative 3x bahagi dengan x. Dapat berapa kelas? Negative 3. Negative 3.
negatif 3 sahaja. So negatif 3x darab dengan negatif 2, negatif 3 tambah 6. Okay, after we minus, kita dah tak ada remainder, kosong. Maksudnya kita punya long division dah betul. Zero remainder. Nampak kat situ apa yang saya maksudkan tadi kan? Okay. So bila kita nak factorize all, kita boleh tuliskan dia macam ni lah. 2x cubed minus 3x square minus 5x plus 6 equal to 0 kan? Kita nak factorizekan dia. And 1. Okay. Kenapa? Saya salah kira ke? Salah kira ke? Betul kan? Betul betul. Yang baru jawab tu sebab lagging ke apa? Okay. Ya tu. Dia. Okay. So one of the factor dah diberi tadi. Apa one of the factor given? X tolak 2. X minus 2. X tolak 2. X tolak 2. Darab dengan apa kat dalam ni? Yang dalam bracket besar saya tu nak letak ni. Apa yang kat situ nak letak? 2x kuasa 2 tambah x tolak 3. Bagus. Yang ni hasil yang kita buat long division tadi, kita transfer, kita letak sini. So jadilah 2x square plus x minus 3. Okay, dah settle belum kita punya factorize? Belum. Belum. Belum sebab kita masih ada benda yang mungkin boleh diselesaikan kan? Quadratic. Saya tekan calculator. Apa another two factors here? Satu. X tolak 1. X tolak 1. Kalau tahu ni X tolak 1. dengan 2x tambah X 3. tambah 3. 2x tambah 3. Okay, sekarang kita dah factorizekan dia secara complete. Okay, state all the roots of the equation. Macam mana nak state of the roots? Kita boleh dapatkan sini lah. X tolak 2, ni calculation dia kalau ikutkan. So x equal to 2. Lagi kita ada x minus 1 equal to 0, x equal to 1. Satu lagi kita ada 2x plus 3 equal to 0. So x equal to negative 3 over 2. So ini adalah kita punya roots. Okay, ada soalan tak setakat ni korang? Tak ada, madam. Tak ada. Jelas ke macam mana cara nak selesaikan cubic? Jelas. Jelas. Okay, kalau jelas bagus. Okay, kalau B pula. Given the equation, okay, dia dah bagi cubic with one of the roots adalah x equal to negative 1. Solve the equation by using long division. Macam mana nak buat ni? Dia belik sikit je. Sedangkan konsep dia sama je dengan yang saya dah ajar tadi. Dia bagi apa? Roots. Kalau roots, macam mana kalau dia bagi roots? Macam mana kita nak buat long division? Tak ada faktor pun. Tukar dulu. Tukar dia. Tukar. Samakan dengan kosong. Pandai. Jadikan dia dalam bentuk faktor. Okay, so x equal to negative 1. Alih jadi x plus 1 equal to 0. Bermaksud x plus 1 ini is one of the factor here. Equatekan dia dengan kosong lah. So kita dapatlah dia satu faktor. So once dah ada factor, kita bolehlah buat long division macam tadi. And the process repeats. Yang ni saya tak nak lah awak sambung buat sendiri lah. Okay. Boleh ke? Lengkapkan nota tau. Boleh. Bahagian x tambah 1. Buatlah pumpang. Make sure your remainder adalah kosong. Zero remainder. Baru kita boleh nak solvekan dia. Dan long division awak pun betul. Okay. So nanti cara tulis dia x cube plus 4x square plus 5x plus 2 equal to 0 tadi. Tuliskan. Yang ni adalah x plus 1. One of the factor kan yang kita tahu.
Dan darab dengan hasil dia nanti. Hasil kat sini tu transfer here. Okay. Dan dari sini, sebab ini mestilah kita akan dapat bentuk kuadratik kan. Dan bila kuadratik, factorskan dia lagi. Factorskan dia lagi. Macam tu lah. So, settle. Kalau solve, maksudnya final answer kita mesti dalam bentuk X sama dengan apa, X sama dengan apa. Boleh korang sambung sendiri soalan tu? Boleh. Boleh. Susah ke so far maths? Senang lagi. Okey lagi kan, tapi kalau tiba-tiba exam test, yang tu kejut. Dan satu lagi yang saya nak nasihatkan atau bagi teguran, kalau dalam mock test, tolong uruskan masa awak dengan betul. Make sure awak jawab betul-betul within 30 minutes. Sebab UPS sebenar awak tak boleh lebih-lebih masa. Unless kalau ada line problem ke apa ke, barulah yang tu kita consider. Cumanya kalau boleh, please answer exactly within 30 minutes. Boleh tak semua? Prepare ataupun kalau boleh uruskan masa awak dengan betul lah. Jangan drag. Okey ke? Sebab saya tengok ramai sangat semalam yang submit lambat. Kan? So dari situ saya rasa kita kena praktis lagi. Untuk awak buat dalam masa yang ditetapkan. Okey lah. Kalau C, semua dah buat belum soalan C ni? Yang dengan Madam siapa? Belum. Madam Nadia kan? Dia dah bincang belum yang ni? Mana kelas dengan Madam Nadia sebelum ni? Dia dah bincang belum yang ni? Hilang dah. Takkan satu kelas hilang? Assalamualaikum semua. Belum madam, belum. Belum madam. Belum ya? Okey, kalau belum, okey hari ni saya nak bagi task kerja sikit kat korang. Soalan C daripada page berapa ni? Page 15. Tolong buat dan snap. Saya nak awak semua hantar dalam GC pada hari ni. Saya nak tengok sikit macam mana awak buat soalan ni. Boleh semua? Okey. Boleh. Saya bagi sikit kat korang. Boleh. Okey. Ini nota kot. Tu kerja yang saya nak tengok awak buat. Okey, masing-masing. Pandai-pandailah korang nak tengok daripada mana ke, nak buat macam mana, tapi make sure hari ni hantar. Saya akan set due date dia sebelum 12 tengah malam hari ni. Saya nak tengok kerja awak. Okey. Dan banyak lagi tak nak? Tunggu saat 15 kan madam kan? Soalan tu je, satu soalan tu je. Yang saya nak awak submit kat GC. Jangan submit semua pula, tak lambat saya nak tengok. Satu soalan tu saya nak awak snap dan submit dekat GC. Dan tu soalan tu dah bincang. Okey, dan satu lagi C. Satu lagi C. C saya suruh awak submit, D. Oh, C dengan D. Tak, D kita bincang. Oh, D kita bincang sekarang ya. okey. Saya nak tengok C. Ni macam mana tu? Dia kata given one of the zeros of the equation adalah -1. Macam mana nak buat? Ini dia punya zero. Kita tukar. Tukarlah kan. Kalau ini zero, bermaksud ini adalah dia punya x equal to -1. So factor dia adalah X tambah 1. tambah 1, x plus 1. So kita punya cubic akan jadi, sebab dia kata nak solve kan, mestilah kita kena factorize dulu. Tak boleh solve tanpa factorize. So dia akan gunakan lah. Divide by factor yang kita ada tadi adalah x plus 1. So x plus 1. Bahagikanlah. Make sure
kita punya remainder adalah 0. Baru kita dapat completely factorizekan dia. So, nanti 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 6 sama dengan 0. X tambah 1 darab dengan apa? Darab dengan benda ni lah, hasil tadi. Sama je sebenarnya. Dia ubah ayat sikit tapi sebenarnya maksud dia adalah sama. Asalkan awak dah tahu, faham benda tu, awak boleh buat. Okay. Dan solvekan dia mestilah nanti X sama dengan apa? X sama dengan apa? X sama dengan apa? Boleh? Boleh, Madam. Boleh. Okay. Saya rasa saya nak stop sampai situ saja. Kalau lengkapkan ya, try buatlah latihan dalam cuti 2 hari ni, cuti weekend. Try buat soalan exercise 7.1. Okay, Madam. Try buat dan ada masalah apa-apa boleh kumpulkan hari Isnin. Nanti saya dalam kelas saya akan tanya open kepada request soalan. Awak nak request mana-mana soalan daripada exercise 7.1 ni yang awak tak reti, kita boleh discuss. Dan juga awak boleh continue try buat soalan tutorial. Tutorial kita mana-manalah awak try je buat dan saya nak awak tanya mana yang awak tak faham.